الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Amma ba'. Pertama-tama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana apa? Kerana dengan taufik, dengan hidayah dan taufiknya Allah SWT telah memberi kita peluang untuk hadir solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudiannya kita dapat duduk seketika dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis ilmu ni adalah majlis taman-taman syurga. Taman-taman syurga ni adalah majlis ilmu. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita dapat menunaikan solat, dapat berzikir, dapat membaca Al-Quran. Ini semuanya adalah dengan bantuan Allah saja. Kita tak boleh kata kita ni pandai, kita ni tahu ilmu agama, kita mampu datang ke surau sebab rumah kita dekat ke, sebab kita badan yang sihat ke. Kita kena nafikan semua itu. Kita hanya dapat datang ke rumah Allah, dapat menunaikan solat fardu maghrib secara jemaah kerana dengan bantuan Allah sahaja. Kalau hari ini kita lihat ramainya orang punya kenderaan yang baik-baik, kenderaan yang besar. Kita lihat ramai je orang ada badan yang sihat, badan yang besar, badan yang kuat. Kita lihat ramai je orang ada kemudahan, macam-macam kemudahan, tapi tak dapat hadir untuk solat ke surau, di surau. Kita tengok hari ni ada orang tu rumah dia jauh. Kita lihat ada pakcik-pakcik hanya berbasikal saja. Kita tengok ada pakcik-pakcik dah tua, tak larat, tapi dia masih dapat hadir untuk solat berjemaah. Ini kerana apa? Ini kerana hanyalah dengan taufik dan hidayah daripada Allah SWT saja. Ulama cakap untuk hadir ke masjid ini adalah bukan dikira sebagai jauhnya perjalanan, tapi ulama cakap ia yang bergantung kepada jarak hati kita dengan Allah. Jika hati kita dengan Allah dekat, maka jarak yang jauh pun bukan penghalang, bukanlah yang menghalangi kita untuk hadir ke surau, ke masjid. Jadi tuan-tuan yang mulia, pada pengajian lepas kita telah bermuzakarah berkaitan dengan adab berada di dalam tandas pada bulan yang lepas. Jadi sukalah untuk saya mengulang kembali apa yang telah kita belajar, apa yang kita telah berzakarah berkaitan dengan adab berada di dalam tandas. Secara sepintas lalu, antara adab berada di dalam tandas adalah pertama sekali menutup kepala, kedua memakai selipar, yang ketiga membaca doa sebelum masuk ke tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang seterusnya tidak berkata-kata semasa berada di dalam tandas. Yang kelima tidak membaca ayat suci Al-Quran dan tidak berzikir. Yang keenam masuk dengan kaki kiri. Yang ketujuh tidak membawa Al-Quran atau buku-buku agama ke dalam tandas. Yang kelapan tidak memandang kepada najis, kemaluan, atau tidak juga memandang ke kiri dan ke kanan tandas. Yang kesembilan tidak makan, tidak minum dan tidak bersiwak ketika berada di dalam tandas. Yang kesepuluh tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat semasa kita qada hajat. Tapi ini hanyalah khusus jika kita qada hajat ketika berada di kawasan yang lapang. Adapun kalau ulama cakap kalau kita berada di dalam tandas, kalau kita mengarah ke kiblat pun tidak mengapa, tidaklah sampai haram. Hukumnya haram apabila kita berada di kawasan yang lapang. Yang seterusnya tidak kencing berdiri, dan yang terakhir adalah tidak meludah di dalam tandas.
Jadi alhamdulillah itu adalah antara perkara yang pentinglah untuk kita amalkan semasa berada di dalam tandas. Jadi untuk pengajian kali ini kita akan membahaskan, kita akan bermuzakarah berkaitan dengan adab semasa berada di dalam masjid. Jadi insya-Allah kitab yang saya akan gunakan adalah kitab Al-Adab karangan Habib Zain, Habib Muhammad Amin bin Idrus. Kitab yang sangat baiklah ketika mana membahaskan berkaitan adab-adab. Banyak yang kita boleh belajar daripada buku ni. Kita boleh muzakarahkan semasa kita kalau jemaah-jemaah keluar berdakwah, sebaiknya guna kitab ni lah sebagai panduan. InsyaAllah antara yang pertama sekali yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan adab semasa berada dalam masjid adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang tak kala masuk masjid, iaitu sebelum dia duduk, adalah melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Pertama sekali apabila kita masuk ke dalam rumah Allah SWT, tanda kita hormat kepada rumah. Kita pun kalau masuk rumah kita pun kita ada adab dia. Dan kalau rumah Allah ni, masjid ni ada terlebih lagi aula, terlebih lagi kita perlu hormat. Ada tanda kemuliaan kita dengan cara apa? Dengan cara kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Pada zaman Nabi dulu, Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang tidak menunaikan solat sunat tahiyatul masjid semasa masuk ke dalam masjid. Jadi kita hari ini apabila kita masuk ke dalam masjid, apabila kita masuk dan dalam keadaan kita sudah ada wuduk, kita maka perlulah kita untuk solat sunat tahiyatul masjid. Tapi ada kalanya kita mungkin tak boleh nak solat sunat tahiyatul masjid jika ada majlis ilmu ke ataupun ada perkara yang penting, maka ulama menganjurkan supaya kita membaca zikir. Zikir apa? Zikir ni adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca zikir ni sebanyak 4 kali. Mungkin ada setengah keadaan kita ni nak solat sunat tahiyatul masjid, tapi kita nampak ada majlis ilmu, kita tengok ada majlis fikir atas iman dan amal ke, maka ulama cakap sebaiknya kita terus ke majlis ilmu. Jadi apabila kita tak dapat untuk solat sunat tahiyatul masjid, maka kita dianjurkan untuk membaca zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca zikir ni sebanyak 4 kali. Jadi jika kita tak dapat nak buat solat sunat tahiyatul masjid, yang seterusnya antara adab masjid adalah niat iktikaf, dan dianjurkan untuk menazarkannya agar mendapat pahala ibadah fardu. Adapun cara niatnya adalah nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Antara adab yang seterusnya adalah kita berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid. Apabila kita niat i'tikaf, maka setiap saat, setiap perbuatan kita semasa berada dalam masjid ni akan dikira sebagai ibadat. Mungkin kita dah masuk masjid, kita dah siap solat sunat tahiyatul masjid, dan kita pula kita niat saja aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala, maka segala perbuatan kita dalam masjid ni akan dikira sebagai ibadat. Mungkin kita tidur ke, mungkin kita ada nak berehat ke, mungkin kita nak duduk-duduk saja. Maka apabila kita berniat iktikaf dalam masjid ni, maka Allah Ta'ala akan, insya-Allah Allah Ta'ala akan kira sebagai ibadat. Yang seterusnya, masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan jika lupa maka dianjurkan untuk keluar dari masjid kemudian masuk kembali dengan mendahulukan kaki kanan, agar di kemudian hari terbiasa mengamalkan sunnah-sunnah tak kala masuk masjid. Ni kita dah belajar lama dah, zaman kita kecil-kecil lagi. Masa kita kecil-kecil lagi kita dah diajar untuk masuk masjid ni kaki kanan, masuk tandas kaki kiri. Tapi contohlah apabila kita terlanjur masuk masjid kaki kiri, maka apa ulama cakap adalah kita boleh untuk kita keluar kembali masjid itu, kita masuk balik kaki kanan. Kita boleh undur balik, maksudnya kita boleh keluar balik masjid dan masuk balik dengan kaki kanan kalau kita dah termasuk dengan kaki kiri. Antara adab yang lainnya adalah mengecilkan suara handphone agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadat, kerana jika sampai orang lain terganggu maka hukumnya adalah haram. Apabila kita masuk dalam masjid, maka kita sebaiknya kita salingkan handphone kita, ataupun kita boleh tutup handphone kita. Kalau kita tengok ada dah pernah banyak kali berlaku kan, ketika mana kita orang solat, ketika orang tengah solat,
maka ada orang telefon, maka bunyilah, dengarlah bunyi lagu macam-macam lagu. Lagu orang putih ada, lagu dangdut ada, macam-macam lagu akan keluar. Jadi maka orang yang tengah solat ni maka akan terganggulah dengan bunyi rintun semua tu. Dan seterusnya, antara adab-adab lain yang disebut dalam kitab ini adalah membaca doa ketika akan masuk ke masjid. Doa yang disebutkan dalam kitab ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik wa sahhil li abwaaba rizqik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dalam kitab ni disebut panjang sikitlah doa dia. Tapi kalau kita nak ringkas ni, kita baca Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Cukup kita ni, biasa kita amalkan lah kan. Tapi kalau nak panjang lagi, sebaiknya kita masuk dengan berselawat, kemudian baru baca doa ini. Dan kalau kita baca dalam kitab Fadail Amal, ada lagi tambahan doa. Dia dalam Fadail Amal disebut hadis tentang man qala idza dakhala al-masjid a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dalam kitab Fadail Amal disebut doa ni. Doa tambahan kita boleh amalkan lagi. Apa doa tersebut? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala syaitan hufiza minni sa'iril yaum. Orang yang baca doa tadi, yang saya bawa bacakan tadi, maka syaitan akan berkata, dia akan terjaga dari godaanku seharian penuh. Maka orang yang baca doa ini akan dipelihara oleh Allah daripada godaan syaitan. Boleh, kalau kita nak ambil doa ni, kita boleh buka dalam kitab Fadail Amal, disebut doa ini. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi apabila kita ni dah belajar ni, banyaklah doa yang kita boleh baca. Sebaiknya kita amalkan doa yang panjang sikitlah. Macam yang sebelum ni kita baca Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Maka kita tambah lagi yang doa saya baca tadi, A'udzubillahil azim. Okey, antara adab yang seterusnya adalah tidak membuang kotoran, yakni sampah di dalam masjid, kerana hukumnya adalah haram. Kita kalau kat rumah kita pun, kalau kita buang sampah merata, mak ayah kita akan marah kan. Apatah lagi dalam rumah Allah, rumah yang ada kemuliaan. Apatah lagi dalam rumah ni, maka apabila kita membuang sampah, maka sudah pasti lagi berat dia punya keburukan dia. Antara adab yang lainnya ni adalah tidak mengadakan akad jual beli di dalam masjid. Jika kita melihat orang yang mengadakan akad jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah kepadanya, la arbahallahu tijarataka, atau kama qala rawahu Tirmizi, yang bermaksud Allah SWT tidak akan memberi keuntungan kepada dagangan kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ni kalau kita biasa muzakarah ada adab masjid, maka kita biasa dengar pada elders kita sebut, tak boleh kita nak berniaga dalam masjid. Kita hari ini kita lihat ada setengah orang dia berniaga dalam masjid. Dia jual barang makanan, dia jual apa-apa. Sebenarnya tidak boleh. Maka ulama cakap kita boleh mendoakan kerugian untuk orang yang berniaga dalam masjid. Dalam hadis ada sebut, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberi keuntungan kepada dagangan kamu. Punya nak cakap yang tak boleh kita nak berniaga dalam masjid ni, sampai ada doa. Kita boleh doakan kerugian untuk orang yang berniaga dalam masjid. Yang ke-10 adalah memperbanyakkan zikir, doa, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, memasuki masjid dengan pakaian yang sopan, tidak menggunakan pakaian yang ketat. Yang seterusnya adalah tidak mengeraskan suara tak kala membaca Al-Quran atau zikir sehingga orang lain merasa terganggu. Kita semasa berada dalam masjid ni, kita kena ingat kita ni bukan seorang saja dalam masjid kan. Kita ni ada lagi orang jemaah lain tengah solat, tengah berzikir. Jadi kalau kita kat rumah, kita bolehlah nak baca kuat-kuat, nak mengaji kuat-kuat, nak zikir kuat-kuat. Tapi kalau dekat masjid ni, kita tengok dulu. Kalau kita lihat ada orang lain tak terganggu dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, maka kita boleh nak kuatkan suara. Tapi kalau kita lihat ada orang tengah solat, ada orang tengah solat, maka kita
dituntut untuk kalau kita tengah ngaji kita slow, kita perlahankan suara kita. Kalau kita tengah zikir kita perlahankan suara kita. Itu pun dalam ibadat, apatah lagi kalau kita main handset ke apa lagi lah, dilarang keras lah. Jadi kita kena meraihkan semua orang jangan kita syok seorang baca Quran kuat-kuat, baca zikir kuat-kuat. Jadi antara seterusnya adalah antara adab berada dalam masjid adalah tidak memanjangkan kaki ke arah kiblat. Maksudnya tidak melunjuk kaki ke arah kiblat. Tapi kita boleh dalam mazhab Imam Syafi'i tak adalah sampai haram. Saya dengar ustaz saya cakap tidaklah sampai haram untuk kita menunjukkan kaki. Orang panggil sekadar adab dia. Yang seterusnya tidak berjalan di hadapan orang yang sedang solat kecuali jika darurat. Yang ni kita pernah dengar bahawa antara sunat kita untuk semasa bersolat adalah meletakkan sutrah. Sutrah ni apa? Adalah meletakkan halangan di hadapan solat, di hadapan kita. Sebab apa? Kalau kita letakkan sutrah ni maka orang lain akan perasan kita tengah solat dan orang lain tidak akan melintas. Sebab apa? Banyak dalam hadis saya sebut bahawa berat orang yang melintas orang tengah solat ni, dia punya balasan berat. Maksudnya kita kalau kita melintas di hadapan orang tengah solat, maka dalam hadis sebut saya tak ingat, tapi dia punya hukuman dia adalah sangat berat. Kita ni sangat ditegah untuk melintas ketika orang tengah bersolat. Antara adab yang lain adalah tidak bergurau atau tertawa di dalam masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahiku fil masjidi zulmatun fil qabri." Yang bermaksud tertawa-tawa di dalam masjid akan menyebabkan kegelapan di dalam kubur. Hadis riwayat Dailami. Ini adalah satu teguran kepada kita lah. Pada hari ini kita mungkin tak perasan kita ni dalam masjid pun kita boleh bergurau-gurau lagi. Dalam masjid kita boleh ketawa-ketawa lagi. Sepatutnya masjid ni adalah tempat kita lebih memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah. Kalau kita hari ini kita tak mampu untuk menjaga adab dalam masjid, maka kalau kita berada di dalam masjid, lagilah kita tak mampu nak menjaga kelakuan kita. Masjid ni adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Yang seterusnya adalah tidak solat di pintu masjid atau tempat keluarnya orang-orang. Maksudnya kalau kita ni ditegah untuk solat di pintu masjid, solat di tempat laluan orang, solat di tempat Swiss ke apa. Sebab apa? Kalau kita solat dekat kawasan tersebut, padahal kawasan tersebut adalah kawasan laluan orang ramai. Dan sebenarnya kalau kita lihat seperti yang kita telah belajar tadi, kita ni dilarang untuk melintas. Jadi kalau kita solat di kawasan pintu, maka macam mana orang nak lalu kan? Tak nak orang akan terpaksa melintas. Jadi kita ditegah lah untuk solat di hadapan pintu di kawasan laluan orang ramai. Sebab itu akan mengganggu orang yang nak lalu di kawasan tersebut. Yang seterusnya adalah tidak meletakkan Al-Quran di lantai masjid meskipun lantai tersebut suci, kerana hal tersebut menunjukkan tidak beradab dengan firman Allah SWT. Adab yang seterusnya adalah kita tidak meletakkan Al-Quran ni ataupun buku-buku agama ni di bawah lantai kita. Kalau saya semasa belajar dahulu, ustaz saya menyebutkan bahawa tak boleh kita nak letak Al-Quran ni rendah daripada punggung kita. Kalau kita hari ini mungkin kita lihat dekat surau-surau, dekat masjid-masjid, ada setengah orang dia meletakkan Yasin atas lantai. Lepas baca Yasin dia letak atas lantai. Jadi itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak beradab sangat. Al-Quran ni dia punya kedudukan Al-Quran ni adalah tinggi. Kalau kita belajar dahulu, kita kena letak Al-Quran ni tinggi daripada punggung kita. Maksud kalau kita mengaji, pastikan rehal kita tinggi. Jangan guna rehal yang masa kita kecil-kecil dulu guna yang rendah je. Jadi kalau kita guna yang rehal yang rendah, Al-Quran ni akan sama dengan kedudukan kemaluan kita. Itu masih tidak beradab lagi. Jadi kalau nak letak atas lantai lagi lah. Dan seterusnya adalah tidak berbicara masalah dunia di dalam masjid. Dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tunal masajida
yaq'uduna fiha hilakan zikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajatun aw kama qala rawahu Ibnu Adi fil Kamil. Yang bermaksud, artinya akan datang di akhir zaman suatu kelompok dari umatku, mereka mendatangi masjid-masjid, mereka duduk secara berkelompok. Ini akan tetapi yang dibahas oleh mereka hanyalah masalah dunia dan kecintaan terhadap dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka kerana sesungguhnya Allah SWT tidak memerlukan yakni kedatangan mereka. Hadis riwayat Ibnu Adi. Berbicara masalah dunia dalam masjid ini adalah tidak antara perbuatan yang tidak beradab lah. Sebab kita kalau kat luar masjid pun kita dah sibuk bercakap perkara dunia, bercakap pasal kerja, kita jumpa kawan kita cakap pasal dunia, balik rumah pun cakap pasal dunia. Jadi kalau datang masjid pun nak sibuk bercakap dunia, maka masa bila lagi kita nak bagi cakap pasal akhirat? Kita hari ini setiap masa 24 hours kita cakap pasal dunia. Kita jumpa kawan kita, kita tanya pasal kerja, macam mana kerja, okey ke? Kita balik rumah, kita tanya ayah kita, tanya mak kita nak bercuti kat mana, cerita pasal kereta, cerita pasal hobi lah. Jadi kalau kita datang masjid pun sibuk bercakap pasal hal dunia, maka bila lagi, kat mana lagi kita nak cakap pasal agama? Kita hari ini kalau kita biasa dalam dakwah, kita ada orang panggil muzakarah. Kita ada biasa kita aktiviti nafi isbat, yang mana kita biasa sebut Allah Maha Kuasa, makhluk langsung dia ada kuasa. Kita kalau dalam jemaah kita biasa sebut, dan untuk kita bina iman kita sebut makanan yang tidak mampu memberi kenyang, yang memberi kenyang hanyalah Allah. Minuman yang kita minum tidak mampu menghilangkan dahaga, yang menghilangkan dahaga hanyalah Allah. Jadi percakapan sebegini adalah yang dituntut, yang mampu membina iman kita, yang mampu membina amal kita. Jadi sebaiknya kita, kalau kita dah masuk masjid, kita dah berada di masjid, maka kita perlulah bercakap perkara agama. Tinggalkan sekejap apabila kita masuk masjid ni, tinggalkan sekejap perkara kerja kita, perkara hobi kita kat luar masjid. Bila masuk masjid ni, kita sebaiknya tumpukan perhatian sepenuhnya kepada amal ibadat kita. Jadi dan seterusnya adalah, antara adab yang seterusnya adalah tidak membawa benda tajam ke dalam masjid seperti pedang, pisau atau pistol, kerana akan menyebabkan orang-orang yang berada di dalam masjid merasa gelisah dan ketakutan. Ini biasa kita dengar. Bila kita berada dalam masjid, maka kita tak boleh membawa benda yang tajam, pisau ke, parang ke, benda-benda tajam. Kalau ulama cakap kalau nak bawa pun, kita balut, kita tutup. Pisau tu kita ambil kertas, kita balut dengan kertas. Pedang tu kita tutup dengan kain ke apa ke. Maka sebab apa masjid ni adalah tempat yang mulia. Jadi kalau kita bawa benda-benda tajam ni, ibarat macam tak ada kemuliaan pada masjid. Yang seterusnya adalah tidak membawa daging yang mentah ke dalam masjid, kerana dikhawatiri terdapat darah pada daging tersebut sehingga dapat mengotori masjid. Yang seterusnya adalah tidak menjadikan masjid sebagai tempat berlalu lalang atau sebagai jalan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khisalun la tanbaghi fil masjidi la yuttakhadhu tariqan wa la yushharu fihi silahun wa la yumarru fihi bilahmin nayyin, kama qala rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud, terdapat beberapa perkara yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid, yakni oleh kerananya masjid jangan dijadikan sebagai jalan untuk melintas. Jangan menampakkan pedang dan janganlah pula membawa daging mentah, ila akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi alhamdulillah, yang antara adab yang lain adalah tidak menjadikan masjid ni sebagai laluan kita nak ke satu tempat. Seperti contoh masjid ni, seperti contoh kita ni nak ke kedai kat seberang tu. Jadi kita pun masuk masjid semata-mata nak pergi ke sana, nak pergi ke kedai tu. Kita sebenarnya tak boleh menjadikan masjid ni sebagai lalu lalang kita. Kalau nak pergi ke kedai tu, maka lalu jalan yang sepatutnya. Yang seterusnya adalah, antara adab yang lainnya adalah membaiki kerosakan yang terdapat di dalam masjid jika mampu.
Jika kalau kita lihat dalam masjid kita, dalam surau kita ada apa-apa yang rosak ke, ada apa-apa yang harus dibaiki, maka kita haruslah menjadi orang yang pertama untuk membaiki. Kalau kita lihat lampu tu tak menyala, maka kita beli lampu, kan? Kita beli lampu. Kalau kita lihat paip patah, maka kita dianjurkan jika kita beli paip, kita pasang. Maka kalau dalam masjid ni, kan, kalau masjid ni, kalau orang setiap kali orang akan guna barang yang kita beli tu, maka kita akan berterusan mendapat pahala, kan? Sebab apa? Masjid ni adalah masjid, tempat yang mulia. Kalau kita membelanjakan harta pada perkara yang mulia, maka Allah Ta'ala akan mengganjari kita dengan banyak pahala, dengan berganda-ganda pahala. Dan yang seterusnya adalah tidak berteriak di dalam masjid hanya kerana mencari barang yang hilang. Jika melihat orang yang sedang berteriak di dalam masjid hanya kerana untuk mencari barangnya yang hilang, maka ucapkanlah kepadanya, la raddallahu alaika dhallataka fa innal masajida lam tubna lihadza, atau kama qala rawahu Muslim. Yang bermaksud, semoga Allah Taala tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangunkan untuk hal ini, yakni tempat berteriak untuk mencari barang yang hilang. Satu lagi dalam adab dalam masjid adalah kita ni tak boleh untuk mencari barang yang hilang, kan? Tapi kalau masjid tu dia buat pengumuman barang yang hilang, maka boleh. Tapi kita ni kalau nak cari barang hilang, kita tak boleh nak berteriak nak cari mana barang hilang, mana handset aku, mana jam aku. Kita nak berteriak dalam masjid, maka ini tidak dianjurkan. Tetapi kalau masjid tu sendiri yang mengumumkan, hari ni siapa ada kehilangan barang, maka itu adalah dibolehkanlah. Kalau kita sendiri nak berteriak mencari-cari barang kita hilang, maka kita tidak dibolehkan, kerana itu adalah antara melanggar adab masjid. Dan yang terakhir sekali adalah membaca doa ketika akan keluar dari masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik wa a'izni minasyaitani wa junudihi. Yang terakhir sekali adalah membaca doa keluar masjid. Kalau tadi doa masuk masjid, Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar masjid pula, Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaaba fadlik. Yang pertama tadi doa rahmatik, yakni doa fadlik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, semoga apa yang kita belajar pada hari ini sedikit sebanyak kita dapat amalkan. Sebab apa? Setiap orang yang tinggi ilmunya tapi adabnya tak ada, maka itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Tapi kalau orang yang ilmunya sikit tapi dia ni beradab, dia ni punya adab yang tinggi, maka Allah Ta'ala akan pandang dia, kan? Jadi insyaAllah semoga apa yang kita muzakarah ini kita dapat amalkanlah. Sebab masjid ni adalah setiap hari kita masuk masjid, kan? Masjid ni setiap hari kita akan masuk masjid, maka amalkanlah adab-adab yang kita telah belajar. Semoga apa yang kita belajar ni kita boleh dapat amalkan dan kita sampaikan pula kepada kawan-kawan kita yang telah tidak hadir. Jadi insyaAllah jika ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi pada bulan yang hadapan, pada membicarakan muzakarah pada adab yang lain lah pula. Jadi insyaAllah apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dari kelemahan diri saya kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.